Sambungan pembahasan yang dibukukan kepada kita melalui kitab ini, itu di bawah tajuk pasal yang kedua, itulah pengenalan akidah tauhid dan keistimewaan yang telah pun kita jelaskan di minggu yang sudah. Dan beberapa ayat yang duduk di bawah ini untuk memperkuatkan pengertian yang berkaitan akidah dan tauhid dan perubahan. Pertama sekali, ayat yang dimulakan dalam tajuk ini itulah daripada hadis Nabi SAW, bila mana ibu ditanya dan Rasulullah menjawab berkaitan dengan iman. Itulah iman itu an-tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian di bawah pula dengan satu ayat yang menjuruskan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampailah ke ayat, tapi sebenarnya ayat ini dihentikan dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan keduanya itulah la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat pada surah Al-Fatihah. Sebelum daripada ini kita sebut kembali untuk memperkuatkan ingatan kita dalam maksud yang membahaskan berkaitan dengan akidah, kerana telah jelaskan berkali-kali tentang akidah ini tidak ada perkara yang paling terpenting di atas kejadian manusia. Di atas manusia, kita tak katakan benda lain, di atas jenis manusia yang itulah sebaik-baik kejadian, tak ada lagi lebih daripada itu, itulah masalah akidah. Kenapa? Kerana akidah itu betul-betul daripada batinnya, mana hakikat sampai kepada zahirnya, dari segi syariatnya nampak jelas penyatuan umat manusia. Manusia dia boleh bersatu secara keseluruhan berdasarkan kepada akidah yang itulah membawa arti yakin, percaya atau percaya yakin. Manusia tak boleh disatukan selain daripada tajuk akidah. Manusia tak disatukan melalui dasar kebenaran. Manusia akan berpecah, akan berbalak bersama sendiri. Kalau manusia itu ditonjol disatukan melalui kaum bangsa, manusia akan berlaku peperangan dalam dunia. Itulah. Dan kalau manusia disatukan dan tak dasar hidup mengikut selera, ikut Allah hidup cara masing-masing, lagilah hebat dengan perkara dia mengikut di kalangan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala dia tidak mahu itu. Arti dalam hakikat kelihatan kasyah itu bukan Allah Ta'ala tajuk itu. Allah Ta'ala tajuk ialah menyatukan umat manusia melalui dasar yang Allah Ta'ala turunkan, supaya Allah Ta'ala menyatukan manusia melalui dasar peraturan.
Kerana Allah Ta'ala nak suruh manusia faham, mengerti bahawa Allah Ta'ala menguasai, menyatukan manusia melalui peraturan yang sejajar. Dengan peraturan itu manusia tidak boleh menyangka, tidak boleh mengelak diri, tak boleh menghidap dan menafikan. Jadi kalau kita taat pada peraturan itu, awalan kita taat pada peraturan, nampaklah kehebatan dan kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah Ta'ala itu sendiri. Itu hikmah. Bukan Allah Ta'ala tak boleh wujudkan manusia dengan sendiri yang menjadi baik segala-galanya. Allah Ta'ala boleh buat itu, tak ada masalah langsung. Tapi Allah Ta'ala tidak nak buat itu. Dia buat cara bentuk penyatuan manusia melalui dasar. Yang kan nampaklah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dia telik kepada dasar, tak telik kepada jadinya begitu. Jadi kita tak nampak. Umpama kita saksikan sebagai buah-buah yang kita makan. Bila jadinya buah, masak. Terus masak. Jadi kita tak banyak bincang, tak banyak bahas. Kita tahu tunggu buah masak, itu saja. Tapi kalau kita bahas daripada awal, daripada pangkal bumi, benih pokok sampai ke hujung, barulah kita nampak keistimewaan dan kebesaran Allah Ta'ala, cerita kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kita tak pun berbuat demikian. Tahu ambil buah, beli ke kita makan, itu saja. Sebab itu kata sedap, selesai masalah. Bila kita nak erti, bila kita nak sedar kebesaran Allah Ta'ala dan kehebatan Tuhan dalam segi hikmah, memang tak dapat. Sedangkan Allah Ta'ala menggunakan benda ini untuk menjadikan manusia itu menyedari, memahami bahawa Allah Ta'ala mempunyai hikmah yang sangat tinggi, kekuasaan yang tidak terbatas, kudrat iradah ini tidak boleh dihindurkan, tak boleh disekat dan tidak ada batasan. Itu. Tapi beberapa orang saja yang nak berbuat demikian, naikkan jenis-jenis itu jelek mata, nak rasa nak makan buah, suruh budak di kedai beli buah-buah yang senang, ambil tu pergi makan tu saja. Tapi kalau kita buat pendidikan daripada benih lagi, daripada benih lagi lah, banyaklah timbul benih tu. Benih datang mana? Datang pokok datang mana? Datang benih. Soal tak sudah bergerak. Menjawab macam dulu. Ibu datang mana? Datang telur. Telur datang mana? Keluar dari ibu. Tak sudah bergerak. Tapi mestilah buat keputusan. Bermulanya seekor ayam tu daripada telur ke atau daripada ibu. Itu kena fikir tu. Kalau orang soal tu nak jawab macam mana? Ada orang jawab kemudian bertelur. Jelas lah. Memang ibu ayam, bapa ayam keluar bertelur. Tapi bila cek pula, telur tu kaman. Takkan datang ke kambing. Datang kepada ayah tu. Tak ada pemahaman. Tuan tanya. Mana dulu Tuhan buat ayam dulu, ibu ayam dulu ke telur ayam dulu? Jawabnya Allah Ta'ala buat ibu ayam dulu. Bukan buat telur. Baru orang reti bahawa telur ni jenis keluar daripada dulu. Tu. Kalau keluar telur dulu, orang pelajari buat telur yang pertama garuku ini. Gelebu gajuh mungkin itu. Itu kan. Tapi kita tak pernah buat mengkaji benda-benda yang begitu. Baik itu kita payah memahami segala apa yang Allah Ta'ala lakukan. Tujuannya adalah supaya manusia yakin kepada Allah Rabbul Alamin. Sekarang kita tajuk kita lepas satu yang bermula di bawah pasal yang pertama dulu. Apa dia pasal yang pertama? Tajuk yang di situ. Itu berkaitan dengan pertama sekali Islam tentang fitrah. Bawakan dengan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di ayat itu iaitu Faqimu wajhaka lid-din hanifan sampai akhir. Kemudian tajuk fitrah manusia kudu kepada agama. Maka dibukakan ayat bawah tajuk ini dengan 3 ayat pertama sekali, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa man yattabi' ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Ayat yang 3 pun khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian kita dikemukakan lagi dengan satu tajuk, dan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Maka dia di bawah tajuk ini dikemukakan dengan dua ayat. Ayat pertama, wa fa'idha qadiyatis salat fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita ketinggalan dalam menjelaskan ayat ini. Ada benda yang sangat penting tapi kita tak terima dulu. Cuai kita. InsyaAllah kita mungkin sentuh dalam mana-mana tajuk yang lebih besar kita sentuh dulu. Sangat penting yang kita sentuh. Keduanya ayat tajuknya wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini pun juga kita tidak membuat penjelasan dengan banyak benda-benda yang kita ketinggalan. InsyaAllah satu masa ada kaitan kita akan jelaskan semula dua ayat yang kita sebut tadi. Dan beliau itu pergi pula pada pasal yang kedua berkaitan dengan pengenalan akidah, tauhid dan keistimewaan. Apa pentingnya, apa perlunya tauhid. Kalau tak ada berakidah salah. Tak akidah, tak ada tauhid, tak boleh hidup tu. Boleh hidup, syarikat tak hidup, memang boleh hidup. Kalau Allah Ta'ala nak jadi hidup, hidup. Tapi Allah Ta'ala nak hidupkan jenis manusia ni, jenis kejadian yang berupa kita ni berbeza dengan jenis benda yang hidup lain, benda lain. Itu gunanya. Dia tak boleh sama kan, rupa yang macam ni, rupa yang sangat-sangat layak dalam semua hal, semua bidang yang berdepan dengan manusia. Tapi kalau rupa-rupa yang lain tu banyak benda yang tak sesuai. Kita nak apa pun sesuai. Hatta jangan dibuat dulu ni. Hatta kalau mencuri pun sesuai dengan kejadian macam ni. Manusia mencuri, Allah tak larang tu itu, tapi sangat sesuai lah hukum macam ni kerja mencuri. Tapi jangan buat tu itu. Kalau kebab mencuri orang tak kata apa. Kebab tu dia nak mencuri dia kan. Kalau kita tanya, apa pula aku nak mencuri itu tak sesuai tu. Sebab tu dia mamah pun kan. Sebab tu tak ada orang fikir nak kata dia boleh mencuri. Lemu mencuri ayah intik tu tak ada. Sebab jenis tu tak sesuai, diistilahkan, diletakkan kelimah yang mengatakan berjuzi, buat-buat jahat, buat jenis tak sesuai. Tapi kalau rupa macam ni, sesuai dalam bentuk kebaikan dan kebajikan. Sesuai perkatakan dalam bentuk dan kemungkaran kejahatan. Curi, ngompok, judi, nipu dan sebagainya. Sesuai dengan cara dia. Begitu. Hikmah namanya. Itu peraturan hukum tu nak membela, nak betulkan dalam bentuk semua sesuai tadi. Jadi kalau tidak ada pembetulan, tak ada dasar, jadi mesti tak boleh kita gaduh kalau dia bagi yang masing-masing. Orang ni cara yang paling baik bagi dia, paling patah bagi dia, nak makan macam apa nak dapat mencuri. Orang ni mencuri pagi dia tengah mana nak keluar tu rumah takut dah. Tak berani ngompok, tak apa. Mengampai, menyambung macam-macam itu, dapat makan seperti juga. Sesuai. Betul Allah Ta'ala nak pergi, betul tahu rupa macam ni, segala-galanya sesuai. Betul Allah Ta'ala sekat benda-benda yang jangan maksud sekat. Sebab itu tak keluar daripada dulu sekarang nak akan datang bahawa orang kata lembu ni mencuri, ayah itik mencuri, ngompok yang tak laku. Betul. Kalau betul-betul dia tak kenal, tak sapu. Tuan dia buang, dia sapu, tak orang lain pun sapu. Kalau tak apa, kau ada licin. Kami kita telah yang mengerjakan tuan ada kita. Sebab kami kita telah yang mengerjakan tanaman kita. Begitu juga. Yang curi barang kita, tak orang lain pun anak kita. Ini maksud. Siapa pula tak ada. Daripada pagi petang tak tengok, yang kita tengok anak kita, tuan anak, kita barang tak ada. Siapa anak kita juga. Jadi kita letakkan mencuri kepada anak kita sesuai apa tadi mesti. Walaupun benda jangan ada buat, jangan buat lah. Itu kedudukan. Betul Allah Ta'ala bergantung kehidupan muslim dengan
dengan peraturan. Betul-betulkan dan melalui dasar. Begitu. Betul. Dasar itu yang dinamakan fitrah. Benda yang sangat-sangat cantik. Tak ada lagi dalam peraturan, dalam ilmu Allah Ta'ala, dasar peraturan yang sangat cantik sempurna, melainkan dasar yang disebut Islam. Itu sebut nama itu pun satu benda yang mengadu kita. Lepas itu nak letak mana barang tu, barang cantik mestilah nak dikalungkan kepada siapa, nak dipakaikan kepada siapa, nak sarung tubuh siapa. Kita carilah tempat yang paling sesuai nak dipakaikan tu. Kalau sekali kita terjemahkan melalui pakaian, tak lain kalau tak bukan tidak kejadian yang buku kita, yang buku manusia. Maka rupa kita ni memang tak layak, tak musabah, dikotak-katikkan, dijadikan bahan kajian, siapa celaan dan sebagainya. Sehingga sampai neraka jahanam sendiri mengakui kata kepada Allah Ta'ala, kalau selagi berupa manusia, kami tak akan apa-apa dengan manusia. Itulah pengakuan jahanam setelah Allah Ta'ala bagi laluan kepada neraka jahanam. Cakap apa yang nak cakap, apa benar, maka bercakaplah neraka jahanam tadi sampai gila dia dengan menanyakan, ya Allah, yang kau buat kami ni, yang tempat yang azab yang tak boleh ditanggung oleh semua langit dan bumi, untuk apa? Nak bakar siapa? Kan nak bakar ikan tak pada saat tak payah sedai ni, kan apa gunung ganang kayu kaya tak payah sedai ni, panas. Tiba panas selajuk sampai tak ditanggung, tak mampu nak dipertahankan langit dan bumi kepanasan. Jadi untuk nak bakar Allah Ta'ala kata aku nak bakar manusia. Tuhan dah sudah bagi penjelasan, aku nak bakar manusia, bukan nak bakar langit bumi, bukan nak bakar gunung ganang, bukan nak bakar kayu-kayu pedun kayu dah, nak bakar manusia. Bila manusia, kita lah orang yang manusia. Itu kerbau lembu. Tuhan tak kata nak bakar lembu. Kalau takut kau rajah kan? Dah. Nak bakar manusia. Jadi apabila Allah Ta'ala tegaskan pada jahanam, baru dia nak bakar manusia, apa jawab nak ke jahanam? Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya kau nak bakar manusia, selagi dia hanya berupa manusia, berupa Adam AS, kami tak akan apa-apa. Jangankan anggota tubuhnya, selain berhubung pun tak akan hangus. Kami tak akan hanguskan, kami tak akan bakar dia wala selain berhubung sekali. Tegas neraka jahanam. Allah Ta'ala kata, kenapa begitu? Sedangkan aku jadi kemungkinan tak bakar orang ni lah, yang kau tak sanggup apa hal pula. Jawab neraka jahanam, ini rupa tak layak dibakar. Ini bukan jenis bahan bakar orang kalau hukum macam ni. Sedap jawapan tu memehok kepada kita. Rupa macam ni bukan jenis hukum yang layak dibakar. Rupa layak lah, tapi minta takkan apa-apa. Neraka jahanam sudah menegaskan di awal sebelum wujud benda lain. Neraka jahanam sudah menegaskan rupanya memang tak layak dibakar. Kalau kau suruh bakar apa? Kalau masuk kami tak ada kamu. Duduk dia boleh goyang kaki dia, bersiul jalan selain belum. Kenapa? Bukan tak layak bakar. Itu kita kena faham tu. Jadi Allah Ta'ala jawab sebab pandangan dia, mana boleh ditolak, mana boleh batal. Sebab Tuhan tahu segala-gala. Tuhan kata mudah bagi aku. Bila aku nak bakar seorang manusia, jangan kata buat jangan. Aku tukar jadi hukum binatang. Kalau hukum binatang mau molek okey, marilah. Inilah benarnya. Kalau hukum binatang mari. Jenis apa pun kami akan sapu diri, akan lanyak habis, akan bakar secara halusan. Itu. Jadi Allah Ta'ala juga membuat peraturan dalam segi hikmah. Hakikat yang tak boleh kita faham, sampai kita faham. Hikmah supaya manusia nerti satu benda yang buat elok kepada kesemua alam. Tuan jadikanlah satu dasar boleh mempertahankan manusia takkan bertukar jadi hayawan juga binatang. Apa dia? Islam itu menjadikan siapa dia berpakai dengan Islam, dia tidak akan berubah kejadian daripada awal lahir sampai tegak depan Allah di
tempat pada masa itu, saya masalah. Inilah tajuk kita sekarang. Tajuk suara Malaysia bawa Nabi Rasul. Bukan tajuk main-main. Tapi jenis hak tak erti, inilah yang jadi masalah. Orang yang cakap tak erti, kita mendengar lagi tak erti. Tak ada kira. Kali tak erti, kali dengan tak erti, sipir dia. Takkan jawab erti. Nah, kosong kali kosong, tak boleh jawab satu. Kosong kali kosong, kosong darat dengan kosong. Tu orang duduk dengan dia pada sini. Apa jawab satu? Tak boleh lalu. Jawab dua lagi tak boleh. Kalau satu kali satu boleh jawab satu. Nah, tapi kalau kosong kali kosong tak boleh jawab satu. Jawab kosong. Apa tu juga lah. Tak faham, kali yang tak faham, jawab pandai aku tu sikit. Jawab pandai boleh. Itu baru tepat lah. Lebih pada tak faham lagi. Pandai lah memang. Maka sekarang kita itulah. Kita terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang datangkan oleh jenis-jenis hajam tak erti apa manusia, tapi tak mengerti, tak memahami apakah yang rahsia ketuhanan mendatangkan hukum akam kepada manusia daripada awal dulu sampai hari ini berterusan terus. Ini dah menjadi penyakit baru yang sangat hebat, maka melanda generasi manusia dengan bermacam-macam ukur kepahaman. Baik. Jadi begitu dalam bentuk tajian Allah Ta'ala, pusingnya yang pertama untuk membetulkan hakikat kemanusiaan itu mesti berdasar pada benda dalaman. Benda dalaman lah benih namanya. Wujudnya pokok kelapa berdasar pada benih itulah. Benih itu kita nak sampaikan. Tu Allah Ta'ala buat kita nak sampaikan benih itu. Kalau kita tengok telur sebiji, kita pergi pecah telur. Apa benda dia nak tadi? Tapi lama-lama keluar seekor ayam. Jantan ke ini tak kira lah. Kalau jantan ini dia ukur dengan balon, dengan apa, dengan apa ni, apa dengan bunyi dia, dengan bunyi kokok dia ahli dia. Keluar ibu ayam pun. Tapi kalau tengok pikat telur, kita tak pesan. Mana bakat-bakat sebagai kepala? Tak ikut. Mana bakat menjadi bulu, jadi ekor, jadi bulu? Tak ikut. Kok ini bukan jantan, tak ikut. Tapi bila nentak, nampak lalu. Lahir besar-besar, jadi hak jantan. Hingga benda. Tak pesan. Itulah pokok-pokok begitu. Tengok biji tu ya. Mana batang, mana jenis buah, mana bertanam ke buah, nampak. Itulah bukan. Maksudnya itulah Allah Ta'ala mendahului dalam bentuk mendidik manusia, dibetulkan jenazah manusia supaya kekal manusia adalah manusia ialah dengan menanamkan benih kepahaman yang paling tepat, yang paling benar, yang paling betul, yang dibawa oleh para Rasul alaihi wasallam. Sekarang kita sentuh sikit cara mana wahyu datang, berpunca cara mana berpunca wahyu datang. Kita tahu juga sejarah-sejarah ni bukan satu benda yang mudah. Ialah Allah Ta'ala buat tu benda berlaku dengan secara pantas lah. Tapi dalam masalah bahasa ni tak boleh sepantas itu. Kita ambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Itu. Kira begitu. Yang ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah yang kita nak tutup pada malam ni. Kita ambil sikit tajuk yang sudah sudah. Tajuk yang bermula daripada ayat yang berbunyi iaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat sebelum daripada Rasul. Daripada ayat itu bahawa dia diterjemahkan kepada beberapa peringkat. Pertama sekali menunjukkan bahawa sempurnanya bentuk kuasaan Allah, sempurna sifat kudrat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya melalui ayat itu juga sempurnanya ilmu Allah Taala tak boleh dibuktikan.
Sifat Allah Ta'ala, sifat kodrat Allah Ta'ala sangat-sangat sempurna, iaitu dengan menyatakan bahawa Allah Ta'ala memiliki langit. Artinya kesempurnaan Allah Ta'ala memiliki segala apa yang ada. Sempurnanya setiap apa yang ada di dalam milik punya Allah Ta'ala satu, jadi tak ada dua kali. Walaupun barang-barang kecil, apa benda yang Allah Alam, mesti tak pakai carilah, yang banyak sangat tak. Dapatlah sebesar-besar kejadian semuanya duduk di dalam milik Allah. Sempurna sifat Allah Ta'ala memiliki sesuatu. Lepas tu, kalau milik saja, tak tahu ke cerita, tak tahu ke nak bela, jumlah dan sebagainya, tak ada erti juga, tak sempurna juga. Ya, kita macam orang kaya dah, jadi berjuta-juta. Tapi kira tak erti dah, tak jadi. Tak adalah kemudahannya. Berapa harta banyak, berapa jumlah, tak tahu. Tak. Senanglah orang nak kelentong. Tu dia. Orang ambil tu, dia tak terasa sebab tak tahu. Tengok banyak. Ingat ke? Tak luar dah. Banyak orang ambil. Pasal tak tahu kira. Ada kita tahu kira. Maka Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Dia tahu lah. Barang dia luar. Siapa ambil, siapa guna, siapa pakai. Buat apa? Tak ada dia. Siapa jampat. Allah Ta'ala kira belakang. Jadi dengan ayat itu sempurna menunjuk pada sempurna Allah Ta'ala memiliki alam awal dan akhir, dan sempurna di ilmu Allah Ta'ala mengetahui zahir batin. Wa tuqul hati. Kalau apa kamu baik tu apa dia tak pernah auto yang kita jelaskan, nampak orang lain pun tahu, yang kita selindurkan hanya sekadar kita seorang tahu, semua di dalam ilmu menunjukkan sempurna ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila berhimpun sempurnanya milik Allah Ta'ala, sempurnanya ilmu Allah, itulah menunjuk pada sempurnanya sifat rububiyah Allah Ta'ala. Sempurnanya sifat rububiyah, sifat pentadbiran Allah berdasar pada semua barang hak dia, berdasar semua barang benda dalam makna. Jadi menunjukkan bahawa sempurna sifat pentadbiran. Dia mengatur menyusun, benda tak akan jadi tinggal begitu saja. Bila wujud sempurna sifat rububiyah Allah Ta'ala, maknanya sempurnalah hukum Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan itu, sangat-sangat sempurna. Tidak sedikit pun menyentuh, nyusah, menyulitkan manusia. Baik, apabila begitu, sudah sempurnanya segala-gala di pihak Allah Ta'ala, macam mana turun ayat Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Turun ayat itu tujuannya begini. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang berperanan? Jibril alaihissalam. Bila Allah Ta'ala arahkan Jibril menyampaikan maklumat kepada Nabi, nanti Nabi sebagai Rasul, antara wasitah antara Allah dengan Muhammad ini, maka Jibril rasa curiga. Benda yang disampaikan adakah benar-benar daripada Allah? Jangan-jangan benda-benda yang mengacau temu jalan. Jibril berhati-hati, takut tersilap, ambil maklumat sampaikan apa ambil maksud, rusak alam. Jadi batal, gagal pandangan Allah Ta'ala, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jibril takut terlibat dengan dia. Betul, dia pastikan benda yang sampaikan datang daripada Allah. Nak yakinkan, meminta Allah bagilah satu mukjiz, benda yang boleh membuatkan, meyakinkan aku benda yang aku sampaikan ada darimu. Tu cara dia, pusingan bahasan dia. Maka cara mana buat? Allah Ta'ala perdengarkan alam. Itu menandakan bahawa apa yang sampai itu betul-betul daripada. Jadi Jibril mendengar kalam Allah itu mukjizat bagi Jibril. Benda yang perkuatkan, mengesahkan bahawa yang dia sampai betul daripada Allah. Kata pada tak ilmu. Jadi Jibril minta soalan, kita kata, Jibril kata, ya Allah, engkau minta aku menjadi utusan kepada Muhammad atau pada siapa ini? Mana tanda ini? Supaya aku yakin benda bertanda ini, aku memang takut ada orang tengah yang mengajar buat angkara akan menyusahkan, menyulitkan tujuan manusia. Jadi gagal perancangan sebagai manusia khalifah fil ardh. Ini benda yang khidmat.
Allah bagi untuk kenyataan yang tepat bahawa kamu adalah wakil aku, engkau dengar kalam tu ya. Bukan senang-senang ada kalam Allah. Jibril pun kena bertabik dulu. Setelah lima arah betul minta, tak minta Tuhan tak bagi. Tapi Jibril Tuhan sudah ilham dia, datang pasal untuk dia tidak dipertikaikan. Kan dia takut besok banyak manusia punah berpunca daripada dia. Tahu pun banyak orang ni bagaimana ada yang maksud mensyaki Jibril ni juga tidak amanah. Kepahaman Syiah mengatakan Jibril tersilap sampai. Allah Ta'ala suruh sampai kepada Ali, dia bagi kepada Muhammad. Ini satu benda ini anggap Syiah jangan dipakai itu. Itu kepahaman Syiah. Itu dah antaranya yang lebih awal lagi selain daripada mempertikaikan masalah ini pelantikan ini Sina Abu Bakar. Yang keduanya meletakkan bahawa Jibril tersilap sampai. Ya Allah Ta'ala mengenaki bahawa maklumat sampai kepada Sina Ali, kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan kalau kita nak pergi bahas, nak pergi hujah tu cukup senang. Awak yang mengatakan Allah Ta'ala mengenaki Sina Ali bagi Rasul, mana satu dalil? Mana dalil? Untuk satu hujah tu dalil yang mengatakan Allah Ta'ala mengenaki Ali sebagai Nabi Rasul. Itu satu dalil. Tak ada apa-apa, tak ada apa kot. Aduh, kami tak mau dengar maklumat sebab awak mengarut. Tolong tunjuk ke satu dalil, satu hujah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengenaki betul-betul jadi Nabi Rasul dan Ali. Mana tu hujah dia? Mana dia ayat? Tak boleh apa? Itu menunjukkan mengarut. Buat pandai. Selesai masa. Apalagi kalau kita nak beli jika pulang. Nak katakan Jibril tu. Jibril, mengaku dengan Tuhan. Maknanya apa? Macam mana aku nak menyampaikan maklumat kau ni kepada Muhammad dalam bentuk adakah aku nak satu kenyataan yang menjelaskan, memastikan bahawa aku benar-benar wakil suruhan dan membawa berita tidak ada perluan dengan mereka satu daripada semua satu nak betul. Sebab kata untuk sebagai mukjizat mukjizat mana memperkuatkan wujud satu orang datang untuk kebenaran sebagai mukjizat. Maka Allah Ta'ala kata engkau dengar cakap kalam. Jadi bila apabila Jibril dengar, sahlah dah bahawa tidak ihtimal, tidak ada syak ragu dan sebagainya, bahawa tidak mungkin satu orang yang boleh bercakap sebagaimana yang dia dengar, boleh bagi maklumat sebagaimana yang dia dengar, melainkan Allah Rabbul Alamin. Jibril pun subhanallah, mana sudah ada perakuan Allah Ta'ala Jibril adalah Rasul daripada Muhammad, ialah mendengar kalam Allah. Itu dia mujizat dia, kekuatan dia. Nampak? Jadi apa boleh itu? Itu satu masalah. Satu, ini cara putaran, cara wahyu nak turun. Bukan boleh kita terima gitu ya. Ini yang belum membuktikan ke Muhammad diam-diam hadis semula. Allah SWT hadis. Nak banyak suara agak. Tapi tak tahu dalam manusia ni macam-macam. Nak tunjuk ke ego dia. Ego hal kitab tu. Mana boleh? Aduh. Benda tak depan hak reti tu, boleh cakap benda sekali. Ada berdepan macam tahu dekat. Tak dapat tahu lagi ni. Begitu. Bila selesai masalah, mana Jibril tak ragu lagi bahawa benda yang sampai hilang cukup daripada Allah SWT. Kerana mukjizat dia bila Tuhan kata mendengar kalam. Baik. Apabila Jibril nak sampai pada Muhammad, waktu Jibril mendatangi Muhammad pula meragukan apakah ini benar sebagai utusan Allah menyampaikan maklumat kepada Allah kepada aku. Itu dalam tajuk pembahasan disebut sini sekali ataupun macam mana. Tu jangan-jangan ini syaitan yang buat kacau mupu macam-macam. Maka nak pula ke satu maklumat daripada kenyataan daripada Jibril bahawa engkau betul-betul adalah utusan Allah datang kepada tu dia nak pula Nabi nak pula apa kenyataan kau wahai Jibril yang kau adalah utusan Allah datang kepada kau mana. Jadi nak satu mukjizat, satu kekuatan meyakinkan bahawa
dia adalah sebenarnya utusan Allah. Maka tidak lain melainkan engkau dengar apa yang aku kata. Tadi aku dengar yang apa yang Allah Ta'ala kata. Itu kekuatan aku, pengesahan aku bahawa apa yang aku dapat betul daripada Allah. Sekarang kau mendengar apa yang aku baca pada itu yang turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Pihak awal tengok. Ni Muhammad aku dengar kata yang macam ni. Bila tilik di sekitar dia, sifat tu dan dia, uslub dia sebut sekali, memang manusia tak mungkin buat kata-kata macam itu. Jadi bila Rasulullah mendengar perkataan turun wahyu dan sebagainya perkataan tadi, jadi Rasulullah yakinlah bahawa dia adalah utusan Allah, dia datang boleh membawa rahmat. Baru tak tolong lagi lah. Nampak tak? Jadi begitu kedudukannya, Rasulullah yakin semua ini bukan apa ni, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, ini bukan perkataan syaitan, tapi dari illa wahyu yuha wahyu umum. Jadi bila itu dia sudah tepat paiton Muhammad dengan keyakinan kepada Jibril dan sebagai utusan, kekuatan Jibril baru percaya melalui kalam Allah yang baca Jibril pula kekuatan dia berdasar pada dengar perkataan Allah sendiri daripada Allah Ta'ala dengan pompa ini, maka Muhammad menerima sepenuhnya. Bila nama Muhammad menerima sepenuh-penuhnya, Allah Ta'ala hantar Muhammad amanah Rasul, selesai masalah. Nak boleh ke Allah tak nak iktiraf Muhammad beriman tu bukan satu benda yang mudah, melalui proses. Walaupun itu berlaku dengan sekelip mata, bukan payah. Tapi untuk kita bukan senang kita nak terima, nak sah bukan senang. Itu hanya itu awal fikir, tak fikir lagi lah payah nak terima. Hanya dia tak fikir, bukan senang nak terima benda begini. Betul. Hanya mudahnya senang terima. Allah saya ini macam-macam makan, banyak sembuh, sekarang kenyang. Kita cukup percaya dia kata dia kenyang. Sebab dia kata makan tak bagi sampai gelap, takkan lapar lagi. Nanti saya fikir dia kita dah kenyang. Pukul 8 makan, pukul 9 makan, 10 makan, pukul 11, pukul 14, 15 makan lagi. Dia kata aku percaya kalau kenyang pun. Ini dia pun perang kata kenyang, tak ada maklumat makan tidak. Payah. Itu juga. Betul. Jibril minta bukti pada Allah, apa tanda aku ni? Bagi Rasul pengesahan bahawa aku dah sampai gagilah daripada Allah. Kata dia mengatakan, mendengar kalam aku, pada adakah engkau berterima bahawa perkataan yang macam ini datang daripada satu orang lain yang tak mungkin melakukan? Nak kata syaitan tidak ada depan, dia tak ada gunung. Syaitan nak ambil antara ini. Duk pulau atas gunung karang dulu, tak ada apa dah. Saya ada dia dengan mendengar kalam Allah, yakin bahawa dia adalah Rasulullah. Kalau Rasul dia adalah Allah. Baik. Jadi Muhammad tak pernah bukti yang sama. Tak musafir dia adalah utusan Allah. Maka dia kata mendengar apa yang aku cakap. Itu turun Iqra bismi rabbikal khalaq. Itu disebut perkataan itu Iqra bismi rabbika. Itu dihantar pada Allah SWT. Dengar ya. Iqra engkau sebut, engkau baca. Mula dengan nama Tuhan, bukan dengan mula dengan nama aku. Aku penyampai saja. Iqra sudah kerja. Khalaq, sebut pada khalaq. Bila ada khalaq, mana khaliq kita ada. Tak ada lagi dah. Bila ada khalaq, ada khaliq, ada makhluk. 3 perkara. Pertama sekali, usul yang datang pada khalaq mesti berujuk pada ada khaliq, ada pencipta dulu. Bila ada cipta, dia mencipta, ada benda yang ada cipta. Orang yang mencipta daripada khaliq, yang ada cipta daripada makhluk. Perbuatan pada khaliq, dia selesai masalah. Payah bahasa. Jadi Muhammad mengakulah. Habis Muhammad mengakulah sepenuh yakin dengan apa yang Allah Ta'ala maklumkan angkat sebagai Nabi Rasul, turunkan ayat terus kepada Muhammad, amanah Rasul bima unzila ilaihi. Rasul masuk kepada Muhammad. Rasul itu 100% menunggu pada tubuh Muhammad SAW. Daripada mana kita nak faham bahawa Rasul itu ialah Muhammad? Tak masuk orang lain. Datang pakai faham mudah. Lalu kaedah dia, iaitu alif lam pada Rasul itu menunjukkan Muhammad. Tu. Macam mana pula alif lam menunjukkan Muhammad? Ini kena lama dah pula ngaji. Tak boleh kita baca malam ni jadi tak benda balikkan telah kabut pula. Ngaji alif lam malam ni. Bini kata, baru alif lam lagi. Kalian kena pula. Itu kira dia. Lepas itu, Tuhan kata, aman Rasul Muhammad.
Orang ini percaya itu. Mana? Dua aman telah beriman. Pusingan yang pertama, Allah Ta'ala menurunkan bahawa menjelaskan Rasul, latar belakang Rasul, hakikat Rasulan itu. Itulah berkaitan dengan iman. Tuan jelaskan keimanan para Rasul ini berdasarkan pada kalimah yang sebut madhi. Bila kalimah disebut madhi, dia boleh mempunyai dua bahasa. Bahasa yang pertama, bahasa mana orang panggil bahasa ni hadis, bahasa baru. Itulah adanya Muhammad dulu. Bahasa yang keduanya bahasa abadi. Maknanya sebelum pada sesuatu Allah Ta'ala sudah menentukan Muhammad daripada golongan yang berinsabit. Itu masalah. Itu. Mana maksudnya sudah takluk ilmu Allah Ta'ala, sudah takluk iradat menentukan Muhammad daripada orang yang beriman. Itu dua bahasa. Abad itu anda katakan. Keduanya, Muhammad orang yang paling mula menjaga, menerima keyakinan dari datang daripada Allah melalui Jibril alaihissalam. Bila begitu, Rasul telah beriman di peringkat awal cara persoalangan. Cara persoalangan. Kemudian macam mana pula orang lain. Maka di situ dibahas dalam satu pertanyaan benar-benar bahawa menunjukkan bahawa orang yang pada awal merancang, disebut dalam masalah merancang, orang yang pada awal merancang dan menerima dasar perancangan, merancang generasi manusia ke arah menuju pada keredaan Allah Ta'ala ialah Muhammad SAW. Ya. Mana Rasulullah yang meletak dari dasar nak bawa manusia dalam satu dasar yang sangat-sangat tepat. Jadi Pak Amal tu maka menunjukkan bahawa yang paling bermula, yang paling awal mula ialah Nabi Muhammad merancang dalam untuk melaksanakan menjuruskan pergerakan berdasarkan iman. Bergerak manusia di atas dasar iman. Muhammad yang paling pertama. Sebab pada zaman ni lah, zaman dulu tak perubahan. Zaman Muhammad Madinah ni, orang yang paling pertama, yang paling awal sejarah merancang manusia bergerak di bawah mana iman Muhammad Rasulullah. Manusia ni dia banyak dia bergerak. Sekurang-kurang dua cara manusia bergerak. Pertama, manusia bergerak atas dasar dia seperti tiga lah. Pertama sekali manusia bergerak atas dasar beriman. Atas dasar iman. Satu pergerakan, satu cara makan minum, kehidupan kesemutan dulu, berkeluarga dan sebagainya. Ada satu perancangan duduk di bawah iman, terikat dengan iman. Ini cara. Jadi Muhammad orang yang paling mula menonjolkan pada bentuk hidup pergerakan ini atas dasar iman. Semua orang puas, semua orang selesa. Tak setuju peribadi Muhammad itu cerita lain. Tapi apa yang Rasulullah anjurkan itu, kemukakan, nak pimpin rakyat, pimpin umat itu, tak ada seorang pun yang pertikaikan dalam kepimpinan itu. Itu sebab apa? Sebab dia bila bergerak atas dasar iman. Sebab iman itu mutlak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan orang lain. Tak ada siapa yang boleh melakukan benda itu, melainkan Allah Ta'ala saja yang memiliki iman itu. Zat Tuhan itu bersifat dengan al-iman. Kita baca lah, Allah la ilaha illa huwal malik salamul mu'minun azizul jabbar wa al-mu'min. Mana nama Allah al-mu'min. Dari situlah Allah turun. Cara mana itu? Tentu akan datang dasar yang berarti iman. Maka siapa yang nak menunjukkan pergerakan manusia ni, daripada awal sampai akhir, cara persorangan, cara berkeluarga, cara berjemaah, cara bersama berdiri negara, ialah Rasulullah. Tak ada orang petikan. Tak ada orang petikan. Sampai pada kelebihan yang Tuhan bagi berdasar pergerakan Rasulullah ni. Rasulullah telah membuat pengakuan. Aku ni dibagi ada satu kekuatan. Aku boleh tahu tak benda akan berlaku 3 bulan aku tahu atau sebulan. Pergerakan aku dapat maklumat, apa yang berlaku sebulan aku dapat tahu. Terus siapa dapat tahu? Tak ada. Dan bila Muhammad ni bergerak daripada rumah kononnya, nak pergi perang, nak pergi tempur di mana? Musuh dah sudah dapat tahu sebulan baru Muhammad keluar. Pihak bawa musuh dah tahu diri dah tahu diri dah kan. Dia panggil rock. Abu Surah nampak kan? Tuan pergi, Tuan pergi turun kan
kekecutan di dalam hati manusia dengan maklumat baru Muhammad akan serang. Lepas Muhammad pun Bakar dan sebagainya. Nampak? Itu benar. Musuh dah ketahui diri lah. Dah tak lagi, sebulan lagi musuh sudah ketahui diri. Takut kecut, memang tak payah lawan. Tapi lawan juga lah, takkan nak biar diri lah. Sebab masih terdegil. Sebutkan. Datang dari mana? Datang daripada iman. Datang daripada iman. Iman yang Allah Ta'ala bagi tu bergerak tu sampai kekuatan yang luar yang tak mampu manusia faham pun Tuhan bagi. Gitu. Jadi Rasulullah juga kata tadi, semua orang tak percaya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya tentang pergerakan pimpinan Nabi. Tak ada dia, tak ada seorang pun dia percaya dalam apa bab dalam perbezaan saya. Tapi dia menolak Muhammad betul data dasar. Takut kuasa dia hilang, power dia hilang. Itu dia. Jadi apabila memikirkan kekuasaan, kepentingan diri, berlakulah penolakan, berlakulah pengingkaran, berlakulah pertemuan dan perlawanan. Itu je. Bukan Abu Jahal tak percaya Muhammad sebagai Nabi Rasul, percaya. Dah jelas. Dia mengapa pertahankan cara bisa Abu Jahal dan geng-geng kamu. Mempertahankan hak peribadi masing-masing. Jangan terkenala kehendak dia, benda yang dia buat selama ni, kekuasaan dia, kemampuan dia, benda yang dia dapat daripada orang ramai. Dia bimbang takut tu terhakir hilang itu saja. Tu dia kena mungkin orang rekod semua dia bukan senang-senang. Contoh dia gitulah. Ambil contoh dia tolak. Sebab dia menolak, dia bukan menolak seorang. Dia menolak tu, dia sering menolak, tapi dia suruh tolak Muhammad melalui suara ramai. Kalau dia seorang penjahat bertempik Muhammad diam-diam, orang tak percaya. Orang tak percaya. Orang tak ikut, kalau ikut tu apa orang je. Baiklah, Abu Jahal pula dan dia merancang supaya penolakan berdasar pada jemaah pada orang ramai. Maka bagilah maklumat kepada jemaah dengan perancangan macam-macam ni, hilang, sihilang, bagialah, macam-macam benda semua ni. Orang ramai bukan jenis pada fikir. Manusia sampai kiamat dulu ni bukan jenis yang fikir. Yang fikir tak ramai saja, ia jenis fikir. Mereka nak fikir macam mana nak makan hari esok. Itulah tak banyak benda dah. Kita jenis tu lah. Betul kita sanggup, boleh kita terima upah-upah, sogok-sogok membuat benda muka. Tu boleh kita tahu benda dah tak betul, tapi kenapa buat juga? Berdasar pada upah, berdasar pada benda. Tahu Pak RM15 dia sudah. Itu kira banyak tu. Tak cukup RM15, kalau RM50. Mau tak mau lah kita tahu benda tak betul, jelas benda mengancam sebagainya. Mau tak mau pasal upah benda. Pangkau juga lah. Itu yang benda dia payah. Tu manusia tak fikir risiko akan datang 10 tahun 20 tahun lagi. Fikir akan kena bukan so kan. Kalau kiamat itu sampai kiamat itu ni tak ada arti hidup dia. Ini yang benda. Ini betul lah. Abu Jahal dia ni nak tolak Muhammad, dia tidak tolak macam perlu-perlu dia. Sebab tu kalau dia berdepan dengan Muhammad, seorang Muhammad dia memang ya. Tapi dia menaya seorang dalam bentuk dia nak tolak dah. Dalam bentuk dia pukul dia tak boleh. Dia mesti ajak orang. Dia kemuka tu hujung begini. Orang yang tak fikir saja, oh iya betul. Nasabah betul. Betul. Padahal lagi, ini yang dah. Sifat-sifat ini berlaku sampai kali ini. Sampai akan datang. Jadi kita nak tolak satu benda, kita ajak orang ramai. Bila orang ramai menolak, sudah tak dapat benda terbetul. Tak wujud dah benda. Sekarang pasal tahu. Kita yakin Islam negeri yang bagian. Yakin datang kepada Allah. Yakin ada pembalasan baik dan jahat sekali. Dia mengapa salah juga? Tak bersedia juga. Itu menunjukkan manusia tak fikir. Bila tak fikir, kita tahu dia kata lah. Bila hidup orang tak fikir, bayang ke? Tak boleh. Betul. Islam ni betul. Dia tekan dalam bentuk dalam. Proses yang pertama, menanamkan keyakinan bentuk dalaman. Tanam tu barang tu. Dia tentu benda tu benih tu hidup jenis benih yang boleh menjadi faedah kepada dia dan orang ramai. Tu betul. Sebagai contoh, mengapa kita pergi terbang hutan gitu? Betul juga. Nak khianat pokok-pokok tak ada jalan. Dia bukan gaduh, dia bukan kacau kita. Dia dekat bukit sayur mana-mana. Pergi bawa kapal macam tu, disambung kau habis. Tunggalangan berkaya-kaya. Tujuan nak buang tu pasal hasil tak ada. Walaupun ia balik boleh soalan,
Tapi yang kita nak makan buah-buah tanah itu kita nak apa nak rumah pokoknya. Gitu. Maka takkanlah kita ada lautan kali dok kalau dak lah kita buang tu buang. Bila buang kita kata tanaman yang betul datang kita ada di sana orang. Itu yang mukadimah dia tanah. Barulah kita dapat boleh hidup dengan cara aman tenteram selesa dan kita ada sumber yang kita boleh makan hasil pada betul Allah SWT nak bagi syarat ada kemari dia tanam di dalam ikut dalamnya. Tahu tempat yang Tuhan tanam tu hati kita bersihlah tanam seperti yakinan iman. Maka iman tu dia mahu Allah satu cara Allah itu peraturan cara bergerak dasar pada istilah iman berbeza jauh daripada manusia-manusia lain. Itu pusing yang pertama. Manusia yang beriman ikut hidup cara iman dia. Walaupun banyak benda-benda yang berlaku di tengah-tengah tu, tapi akhir dia balik kepada cara kerana iman itu. Kemudian ada jenis manusia dia hidup dengan cara kufur. Cara kufuran. Apa pun dia akan hidup cara kufuran itu. Dia tak lari dah. Kita boleh kata lah, tapi dia tak ada hukum lah. Cara dia itu cara dia. Boleh kata maki 24 jam itu cara dia. Itu cara kufuran. Dia hidup cara itu. Dia mewah, dia begitu, dia begini, macam gaya begitu. Itu hidup alam atas dasar kufur. Sifat kufur dia akan membimbing manusia ke arah apa benda yang berlaku di kalangan orang tidak beriman. Itu bimbingan sifat kufur. Alhamdulillah. Satu lagi, golongan. Ada juga kata-kata dengan kata dua golongan yang ketiga, golongan kesana tidak, kesini pun tidak. Beriman pun tidak, kufur dia. Dalam segi bahasa saja tak. Tapi bila tak iman kufur lah namanya. Tapi dia tak nampak dia menolak, tak nampak dia mengekor, tak boleh dia diam gitu. Macam mana dia nema tak ada gaya dia nema menolak semua cara tak. Jadi dia duduk dengan cara kesana pun tidak, kesini pun tidak. Ini yang Allah telah sebut dalam Quran, muzabzabi nabaina dzalika la ilaha wa la ilaha illa. Jadi itu pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Itu benar. Dia buat keputusan nak baca cara hidup cara tak dapat. Nampak ini okey juga. Balik kompak. Hari ni pun balik tahan juga. Balik kompak. Balik apa? So. Jadi ini betul-betul. Ini macam mana? Jadi kedua-dua gumpal ini tak pakai. Orang ini tak ada matlamat, tak ada pendirian. Masa ia datang betul, tak apalah, nampaklah. Kesempurna berdatang maklumat yang tak nasihat, yang tempuh dengan keimanan, dia nampak zahir bahawa dia ni golongan orang boleh serahkan kalangan. Itu gunanya. Jadi bila tajuk iman, maka orang yang paling mula sekali hidup dan bawa dan memimpin umat di zaman Muhammad yang setelah selesainya risalah Musa, risalah Isa, dakwah dia tahu itu, maka bangkitlah risalah Muhammad yang paling mula melahirkan, menampakkan, perlihatkan dengan sejalan hidup dan rasa iman. Maka Tuhan turunkan ayat Rasul dalam bentuk keyakinan dia hingga awal, hati dia, hakikat dia berikat dengan Allah dengan seyakin itu. Maka tengoklah apabila Muhammad sebagai orang yang beriman dengan Allah, tengok dalam bentuk maklumat, pergerakan dia, peribadi dia, segala-gala tengok. Tak ada orang matikan. Tak ada orang kufar muslim. Atau orang kufar musyrikan yang luar negara pun tak matikan. Tak ada orang kata iman. Nabi apa itu? Rasul apa itu? Dia sampai Yahudi dia pergi cek, uji. Sebab dia dapat maklumat dalam Taurat sana. Muhammad ni begian-begian antaranya. Kalau soal dia boleh jawab. Ada benda bila soal dia tak jawab, itu nak menunjukkan Muhammad Rasulullah sungguh. Bila soal masalah dia tak akan jawab. Kalau jawab itu bukan Nabi akhir, bukan Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad, walaupun dia sama, tapi bila jawab soalan itu bukan sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi Rasul. Orang Yahudi dia tahu. Mak dalam Taurat dia jelas, dalam Injil dia jelas. Dia pergi tanya, datang. Walau itu datang. Ya Muhammad, tolong jelaskan kepada kami, apa itu ruh? Dia kata nyawa lah. Apa itu nyawa? Apa itu ruh? Dia tengok. Muhammad dia jawab soalan.
Kalau Muhammad jawab ni begini-begini, asal memang tak ada, mungkin Nabi Rasul. Apa? Kalau Muhammad itu Nabi, dia tak ada jawab ni. Tunggu jawapan pada pernyataan Rasul. Ayat tuan tu orang tuan kan. Wa sa'alunaka anil ruh. Qulir ruh min amrillah. Qulir ruh min amrillah. Engkau akan tanya Muhammad, jaga-jaga, berhati-hati, berwaspada. Engkau akan tanya oleh orang Yahudi berkata dengan ruh. Apa? Engkau jangan jawab. Nah, katakan ruh ni itu kerja Tuhan, aku tak tahu. Saya masalah. Bila tanya itu, ya Muhammad tak ada jawab. Nabi sebut soal tak ikut lain dah. Itu lain cerita. Tapi Yahudi juga mengesahkan ilah Muhammad sebagai Nabi dan Rasul di akhir zaman. Begitu. Bukan sedang nak mengaku sesuatu benda tu manusia pun baik. Apabila siapa pun berpikir Rasul ni sudah ada beriman, dia takkan beriman dengan cara persoalangan. Sebab dia tuju Allah tak nak sebagai menyeru manusia kepada iman yang sama. Maka macam mana Rasulullah nak pergi jelaskan dia sebagai Nabi Rasul, bawa maklumat kepada Allah Ta'ala. Yang dia tadi curiga dengan Jibril, apakah ini Jibril sungguh atau apakah maklumat sampai Jibril ni betul-betul daripada Allah Ta'ala. Nak satu kenyataan. Jibril baru juga apakah ini betul-betul daripada Allah Ta'ala atau perkataan siapa yang bercakap ni. Nak satu kekuatan. Kedua dapat Jibril dapat contohkan. Ting sampai Jibril tak ragu bahawa kerja dia adalah kerja betul-betul dasar pada arahan Allah. Dan Muhammad juga tak ragu bahawa dia ada sebagai benar-benar Nabi dan Rasul berdasar pada apa yang ada di Jibril. Kemudian macam mana Muhammad nak nyata kepada orang ramai pun. Bukan senangnya kepala ibu-ibu teman-teman. Kepala ini, kepala ayah, ada kepala itik, ada kepala sambil, ada kepala diri, ada tak. Macam-macam fikir-fikir pula. Senang ke? Nak bagi, nak tarik bodoh-bodoh. Bukan senang. Kita boleh berpikir sendiri. Anak kita ada 10 orang rumah, bukan boleh kita satu bodoh-bodoh. Bila nak makan, bertabu nasi habis. Mengamuk ni. Abah ada ambil lauk tu. Dia adik tak ada, bodoh, ngapolok. Pening pada dia. Dia gayung. Ini pula umat ibu-ibu kesal senang. Tapi ada kebenaran, dia akan berdepan dengan kehasilan kejayaan. Jadi begitu, bila Muhammad sebagai sudah bersedia sebagai Nabi Rasul, Allah Ta'ala Muhammad minta dari Tuhan Allah menyatakan dia sebagai Nabi dan Rasul, pengesahan daripada Allah Ta'ala. Itu yang Tuhan hantar mukjizat. Tunggu dulu orang minta, jangan menyatakan, tunggu orang minta. Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Jibril dasar-dasar nak menyatakan dia sebagai Rasul. Jibril minta dulu, Tuhan, apakah satu keyakinan bahawa aku adalah Tuhanmu, menyampaikan maklumat kalam. Tuhan kata kita dengar kalam. Saya yakin, saya masalah. Muhammad pun juga. Sekarang orang yang Muhammad ni tentulah dia sudah faham dia orang kepala dia. Dia macam mana lah? Dia nak nyata kalau dia aku sebenarnya Nabi Rasul. Tunggu umat dia dulu. Masa-masa manusia pun. Bila dia dengar mereka dengar secara Rasul dan berdua. Tak baiklah Muhammad. Kalau engkau ni betul-betul Nabi Rasul, apa tanda apa bukti? Tu yang nak tunggu tu lah. Apa tanda, apa bukti, apa benda yang mengesahkan yang betul Rasul datang kepada Allah menyampaikan hukum kepada kami. Apa? Minta kita. Betul. Nabi tunjukkan. Nabi kata tidak apa. Dibedakan apa. Maka tentulah satu dia panggil mukjizat. Tuhan bagi kekuatan kepada Nabi mengesahkan sebagai Nabi Rasul. Walaupun orang tak mengingkar, tak kaya itu soalan. Tapi bahawa sah lama dengan benda ni orang nak petikai tak boleh. Nak tuduh boleh tuduh. Tapi petikaikan hakikat tak boleh. Sebabnya benda berlaku luar daripada kemampuan manusia berfikir. Anak anak minta bulan tu turun kepadamu. Minta apa lagi? Benda lain lagi. Binatang bercakap. Banyak lagi. Bukan sikit-sikit. Beribu-ribu benda yang diminta oleh umat-umat yang dia nak tengok kebenaran itu. Bila tengok, masa-masa tak dapat apa.
mengakui nak atasi walaupun masa itu ada ilmu sihir, ilmu bomo, ilmu puja, ilmu ukar dan macam-macam gaya benda dah, ilmu sebut kahanah dan sebagainya itu ilmu-ilmu jenis tak pakai lah tu. Manusia pun ada juga buat. Hari itu dalam zaman kuku kita tu buat macam dia tu. Tak pakai. Tapi ini bukan jenis hukam, bukan jenis jampi, bukan jenis pakai piam, bukan jenis bagi puja. Pakai ban dah. Tu bukan. Menentu datang cara mendadak. Nak apa? Faham dah. Jadi manusia yakin benda ni bukan jenis bahasa jenis jampi bagi piam. Soal kalau juga itu soal yang kedua yang ketiga. Nak terima benda-benda itu pula. Jadi itu kedudukan. Selesai pula. Yakinlah bahawa Muhammad ni Nabi Rasul kerana kenyataan mukjiz yang turun kepada Nabi itu kekuatan dia akan dia panggil mukjizat. Selesai masalah. Agam dia bila dah jelas dalam Nabi sebagai Rasul, pihak awal artinya Rasulullah dari yang menaja keamanan dunia. Jelas satu kata Rasulullah yang paling pertama di zaman setelah peninggalan Musa dan Isa, setelah habisnya sejarah risalah Musa, habisnya risalah Isa alaihissalam yang peringkat terakhir, maka nak sambung risalah Muhammad ni dalam jarak masa-masa berapa ribu tahun adalah sebut dalam sejarah dia. Jadi itu maka Muhammad dia orang yang paling pertama menaja keamanan, kemakmuran, ketenteram. Duduk di bawah dasar yang sebut iman. Lepas Tuhan kata aman Rasul. Itu juga Muhammad. Tak ada sangkupan. Aman Rasul al-Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Kata Tuhan aman Rasulullah aku iman. Dia tak ada al, tak ada lam tu mempunyai makna yang lain. Berbeza dengan aman Rasul, ada lam tu dipanggil ahli zikri, ahli zikri ahli zikri dipanggil. Itu kedudukan. Apabila Muhammad jelas sebagai Rasul, maka dia nyampai dalam maklumat. Tuhan sebutkan amsuluna uzal ilmi rabbi. Tuhan sebut min rabbi. Dia tak sebut min Allah. Allah Taala bagi turunkan maklumat ini min rabbi. Siapa dia? Min rabbi, Tuhan Muhammad. Apa dia? Allah Taala. Apa Allah tu? Tidak menggunakan nama dia yang sebenar. Nama dia nama batang, nama zat dia sendiri. Ila Allah. Patutnya aman Rasulullah uzila ilaihi min Allah. Tu jelas. Macam bismillahirrahmanirrahim. Macam ikra bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak guna nama Allah? Tuhan bagi tak guna nama dia guna sifat dia. Sini Tuhan kata min rabbi. Daripada Tuhan, daripada terlebih pengatur, penyusun, murabbi. Jadi situ mempunyai mana-mana yang sangat tinggi dalam, tapi kita tak ceritalah, lain kali lah kita sentuh. Lepas tu bila mana benda ni datang daripada itu, gunanya datang daripada min rabbi. Kita sebut sikit. Kalau Allah Ta'ala sebut amana rasul bima unzila ilaihi min Allah, orang petikai. Ada orang petikai dulu. Mahu Allah siapa? Siapa dia Tuhan? Kamu tak boleh dengar nama Allah. Siapa dia Allah? Orang petikai. Panjang lagi cerita. Tak payah nak terus dia sama dengan ayat wal mu'minun nak baca. Dia turun ayat lain pula. Bila sebut min rabbi, bala Muhammadnya orang tu susu. Tu bukan tujuan dia, bukan kerana dia, bukan asal dia, mesti dia ada penyusul pengaku. Pengaku kerja sebenarnya. Selesai masalah. Jadi berarti tuduhan juga. Lemparan bermacam anggapan itu berlaku lah. Tapi manusia dia faham. Walaupun dalam kali itu dia faham. Dia faham benda itu betul. Pasal perkataan Rabbi itu sudah meyakin bahawa Muhammad bukan aslat dia sendiri. Ada penyusun, ada pengatur, ada pengaruh dan sebagainya. Ini tak perlu lah. Bukanlah dengan cara dia menonjolkan sendiri. Kalau ia bersama dalam dia tak bunyi. Baru sekarang baru bunyi. Aduh, faham. Dan pun tingkat itu berjalan lah. Masalah begitu. Ini yang paling dia panggil yang paling balaghah dalam bentuk ayat. Habis bila manusia faham, tu wujudnya perkataan wal mu'minun. Tidak semuanya orang memang dalam sebut. Walaupun tak seluruh hal tak, walaupun pihak awal tidak mempunyai bilangan yang ramai, tapi tidak semuanya menolak. Tu. Jadi aman Rasul ma'ulillahi min rabbi
wal mu'min. Ini nak beberapa orang di kalangan orang yang sudah dapat maklumat ni, ada yang tegak, sanggup, percaya, yakin setepat-tepat. Kenapa? Di mana tempatnya orang letak yakin dan faham sebagai Nabi dan sebagai Rasul? Kerana perkataan Mirab. Rasul Mirab itu orang tak percaya. Mengaku jelas tahu Muhammad betul Rasulullah. Pasal apa Mirab? Akan sekarang Rasul ma'ulila ilaih sekarang itu orang tak nak kata, orang kata ini ngalu. Tapi bila mau Rabi orang maka beriman nanti. Bila mana ada orang yang beriman beritu sekarang memang tak kira lah. Turun ayat Tuhan kata wal mu'minun kullun amana billah satu kata setengahnya berkaitan, tapi benda tu ayat Tuhan, tapi berkaitan dengan maklumat. Satu firman wal mu'minun, Muhammad sendiri mengatakan wal mu'minun kullun amana. Mana ada sebahagian daripada orang di belakang aku dia Nabi Allah, orang beriman dengan aku yang betul. Tapi tempat ini Allah Ta'ala juga mengikrarkan, setelah Tuhan mengikrarkan Muhammad sebagai orang yang pertama beriman, kemudian orang pula Allah juga mengikrarkan orang yang ada di belakang depan Nabi yang percaya 23 orang 20 menit beriman. Tuhan kata wal mu'minun kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah. Baru Tuhan jelaskan mirabihi ila Allah, dengan Nabi sendiri semua beriman dengan Allah. Maka beriman dengan Allah daripada mana risalah Muhammad? Datang daripada malaikat. Wah malaikat ini sebab malaikat yang bawa kado. Tu. Datang mana buat malaikat apa? Malaikat yang sampaikan pula kepada orang. Kita buat betul mau kalam Allah. Malaikat ambil maklumat tu dia ada kitab kalam Allah. Ke mana nak letakkan kutubi kita tu pada Muhammad? Baru sudah itu tertib dia. Kenapa dia mulakan dengan Allah? Bahkan mabda sekali-kali. Kenapa dia mulakan malaikat yang peranan yang pertama? Kenapa dia mulakan dengan kita? Kerana kita itu benda itulah maklumat. Benda mafhum yang ambil pada kalam Allah tadi bagi pada Muhammad. Betul? Benda di mana tempat letak ni kitab ni, maklumat ni? Lihat kepada Rasulullah. Sulit saya masalah. Maka bila itu dalam iman yang diterima oleh Muhammad dan Nabi beliau, la nufarriqu baina ahli. Kami tidak parak beza kerana ada seorang berkhusus. Maknanya keyakinan kita bila percaya kepada Muhammad, percaya selagi ada Nabi Rasul yang berkata walau sampai mana terserah, tapi percaya tak ada masalah. Kemudian timbul pula wa qalu sami'na wa ata'na. Barulah keluar maklumat qalu sami'na wa ata'na. Mana kerja tanggungjawab perakuan nak boleh tu nak takkan betul-betul istilah setelah mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, terima dan kami laksanakan. Jadi dalam bahasa ini telah menterjemah oleh orang yang penaja yang pertama dalam bentuk mengatur menyusun apa ni yang maksud kena buat dalam tajuk ketuhanan, di bawah ketuhanan melalui sifat umuliah kita, itulah mengatur segala hukum-hukum syariat yang diturunkan sebelum pada ayat ini daripada awal surah Baqarah sampai sini. Semua sekali hukum akan letak di awal Quran. Yang dulu dikuatkan maklumat cerita semua sekali bermasalah, ada sikit-sikit masuk, tapi secara jumlah secara perkatuhnya maklumat hukum ni, masih hukum syarat ni di awal Quran daripada dalam surah Al-Baqarah sampai di akhir ayat ni. Jadi manusia pun mengaku bila mengaku tidak ada perbuatan, tidak arti dibahas oleh pertama. Pusing yang pertama apa yang dibuat oleh beriman bersama Muhammad ialah meletakkan kerja, mengatur menyusun kerja. Apa dia nak buat? Nanti dia bergerak, dia cari hidup, cari jiku segala-galanya dan ikut penyusunan syariat. Sampai pada peringkat negeri negara ni ikut peraturan syariat. So, baik, bila gitu hari yang kedua ialah hari yang kedua, hari yang betul-betul melakukan kerja. Hari yang kedua ni hari yang pertama mengatur dasar. Itu dibahas oleh para ulama melalui ayat ini. Hari yang pertama mengatur dasar. Bila nak buat esok macam mana perancangan kita begini semua kali siap. Bila kita nak buat jalan dasar hari yang kedua. Hari ini mengatur dasar, hari esok kita buat. Nah, jadi hari esok masa-masa bekerja. Rasulullah bersama dengan mukmin bekerja. Berdasarkan penyusunan tadi. Itu dalam bahasa ni lah. Lepas itu macam mana pula? Setelah ini turun ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hari yang ketiga kita tak kerja dah. Hari yang ketiga tak kerja dah. Duduk bebas, relax kau sekarang. Apa dia?
Hari yang ketiga menerima habuan, menerima bayaran, menerima pembahasan khidmat kita. Jadi dalam tajuk ini, para mufassirin bahasa hidup manusia tak lebih daripada 3 hari. Daripada Adam alaihissalam sampai kamu 3 hari. Ini satu bahasan dalam ayat ini. Hari yang pertama ialah memulakan dasar. Kita hidup ke dasar mana? Dasar datang pula. Hari yang kedua, ayo kita bila kali melaksanakan dasar-dasar. Perjelas kepada manusia. Dasar perkahwinan, dasar keluarga, dasar bahagia, dasar makan, dasar minum, segala-gala dasar, dasar berniaga, dasar bernegeri negara. Terjelaskan hari yang kedua. Yang ketiga, Allah tak bukan suruh kamu. Allah tidak suruh buat nanti tak ada hak pada. Yang ketiga, kita sudah selesai masalah. Jadi menunjukkan ayat itu kita menerima balasan, pembahasan habuan apa yang jadi Allah. Jadi itu dapatlah habuan masing-masing. Berdasarkan pada itu. Itu satu bahasa. Bahasa yang kedua yang boleh berdoa. Berdasarkan pada ayat ini, para ahli tafsir mengambil buat kajian perhitungan semua manusia tak boleh bersehari dulu. Daripada awal dulu sampai akhir dulu tak lebih daripada sehari. Waktu pagi kita merancang tengah hari kita buat kerja, petang kita relax. Ini membalasan. Mana kerja manusia itu susah mana, sesulit mana, supaya mana sehari tak lebih. Tak lebih sehari. Berat ada mana pun kita sehari je. Yang kita lagi payah macam mana sehari je. Teruk cara mana sehari tak lebih. Esok tak dah. Pagi kita buat kerja dulu. Macam contoh dah orang kemari lah. Pagi dia kedai kerbau, dia punya apa kena masuk dulu. Pukul 12 kita makan. Tu. Petang kita rehat dah kenyang. Saya masalah. Begitu dalam masalah. Pusingnya bahasa syariat ni, iaitu hak 3 hari itu lama sikit. Hari sehari lagi hebat. Pagi kita macam ambil ke semua umat yang datang kepada Allah sana, atu-atu. Semua hari kita temu keredah kepada masyarakat. Ini kita buat, ini buat menurut perancangan yang bawa oleh Islam. Petang kita membalasan apa yang Tuhan janji petang. Malakah kita relax dalam syurga pun. Baik. Menunjukkan hujah yang paling kuat menunjukkan terjemahan ni tak lebih pada sehari. Hidup manusia pada awal dulu sampai akhir. Tak lebih pada sehari dalam nisbah pada dunia. Ialah berdasar kepada Allah Ta'ala tanya dalam akhirat. Kam labistum. Selama mana 10 sekali manusia kamu berada dalam dunia? Qalu yauman aw ba'da yaum. Sehari suntuk je tak boleh begitu. Itu sehari berapa lama? Yang paling cepat rasa ba'da yang sekali je. Dan dua beda tamat selesai dah. Selesai dah sembahyang kita segala-gala tu. Tunggu syurga je dah. Nampak. Pasal apa pula? Dia sebut sehari. Yaumain tu disebut dibanding dengan akhirat. Tapi dalam dunia ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun, bukan sikit. Di mana datang ribu-ribu tahun pula? Kita tahu perbahasan. Bagi mana ribu-ribu tahun, juta-juta tahun? Memang kita tak tahu, kita pun mengaku. Ngomong kita berapa? Saya berapa? Tuan berapa? Takkan kata saya baru 2 hari. Takkan 2 hari susah ini. Anak 23, 4 hari ni kau dah. Aku dah. Itulah saya. Saya 20, 25 layak lah. Saya baru 2 hari tu. Anak berapa? 4 kan? Hari tahun ni kau dah. Yang kedua pula dah mana? Tak kena dah. Tu. Baik pasal apa manusia dalam dunia ni? Kerana ni yang kita bilang orang ni sekian puluh tahun, ratus tahun dan bagian dulu dan sekarang pun. Kerana perhitungan dunia berkaitan melalui masa yang berdasarkan pusingan bulan bintang dan matahari. Itu guna itu anak wujud ke matahari bulan bintang tu supaya manusia boleh menggunakan perkembangan hidupnya melalui masa kepentingan beribu kepentingan. Nak sana, nak sini, nak buat urusan segala. Mesti ada satu perjanjian yang memutuskan masa di pinggir akhir. Kalau nak hutang, saudara bolehlah saya bagi hutang. Bila usaha dia bayar? Saya nak bayar tak ada masa, tak tahu ikut je lah. Mana boleh gitu? Apa nak bagi kerja? Pusing tak bagi. InsyaAllah setahun dia kata selesai masalah. Buat janjian sebulan insyaAllah. Tak boleh tak apa. Tapi saya bayar. Tapi mana tu? Mana boleh gitu? Kenapa? Tak ada masa dah.
Ini tuan tu kan. Wa yasalunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin wal hajj. Engkau yang mana akan tanya masalah anak bulan. Ngapa bulan jadi gini matahari besar pula. Bulan kecil-kecil Allah betul. Hilang pula. Itu mana bulan? Oh, itu Tuhan cara nak suruh manusia mengatur masa. Tu batutan siapa? Boleh buat sekali perhitungan. Hadis tahun sekali, tengoklah. Lalu masuk pusing lah. Puasa sebulan, bukan sebulan. Puasa takkan 24 bulan. Daripada awal bulan sampai akhir bulan. Kalau tak ada nak bulan, mana kaya? Nak kira hari macam mana? Berapa hari dah kita nak puasa ni? Entahlah. Agak selama mak dah. 2 hari, tak kenyataan. Pasti yang sama. Pusingnya masa tak kira hari, minggu, bulan, tahun. Mata bulan. Dalam akhirat, Allah tak sebut hari. Dan syukur cerita hari tak ada. Cerita siang tak ada, cerita malam tak ada. Lenyap ambil. Pasal apa? Nak sebut hari apa? Tak ada orang yang sokong lebih besar. InsyaAllah kita masuk dalam syurga besar. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurga mana? Saya jatuh makwah. Wah ni jemaah apa? Jatuh khuldi. Wah itu. Oh, saudara berapa hari masuk biasa selama mana saudara duduk dalam syurga ni? Rasa 4 tahun dah. Boleh ke gitu? Mana tarik? Mana satu benda yang jadi tarik? Tak ada. Saya rasa saya 3 bulan dalam syurga ni. Mana tarik? Berapa bulan masuk? Tak ada. Di akhirat hilang cerita hari, hilang cerita bulan, hilang cerita tahun. Hanya masa, dia panggil masa. Halakkan sana, ilmu dah, masa. Masa, hanya dalam masa. Itu duduk dalam masa. Tak kira hari tu, tak kira bulan tu, abad tahun, tak ada. Hidup saya duduk selama. Pasal apa? Masa ni, ayah ada jatuh, bila mana berlaku pusing siang malam, dah cakap, pergerakan bulan bintang. Itu untuk mudahkan manusia duduk dan dunia dalam bentuk keterbelajaran cara dunia. Akhirat, dia tak ada begitu. Tak timbul. Macam mana nak tidur? Dah tak ada malam. Siang ni pesawat. Tidur siang. Kok sini Pak, itu amalan kita. Dia tinggal seorang, bini tak ada tu, akhir tidur. Seorang. Duduk seorang. Isteri tak ada, bukan sehari. Kita nak kira malam, apa duit tak cukup. Tu akhir nunggu-nunggu tu, sampai tidur. Tu mana? Dalam akhirat tak ada tidur. Boleh tidur, tetapi manusia tak tidur dalam akhirat. Dalam akhirat dia mesti nak tidur. Sama ada orang masuk syurga ataupun masuk neraka, takkan berlaku tidur. Walaupun benda itu dibolehkan. Mengapa? Nak tidur di mana? Suka terlajak. Orang duduk di syurga, suka terlajak. Tak ada. Memang Tuhan tak jadikan mengantuk duduk tidur. Dalam syurga mengantuk tak ada. Sifat lapar tak ada, sifat dahaga tak ada, sifat mengantuk tak ada, sifat tak ada. Sebab suka semuanya. Dia tak tidur dan suka kerana suka kesukaan yang luar daripada dugaan dan awak nak tidur. Nak tidur kena bakar je. Kena pepah je, kena menung. Lah pepah lah kawan tidur gitu kan. Mana boleh gitu. Dah kata tu dah. Abu Jahal kata, pepah lah tidur gitu. Tak berlaku. Dan dia tak tidur bab sudah, dan juga tak tidur bab sudah kerana suka terlajak, tak tidur juga. Dalam dia ke seksa terlajak juga tak tidur. Nak tidur dan dunia. Itu dudukannya. Pasal apa? Kan pusing hati. Selesai masalah. Jadi dalam masalah ini berbahasanya akhir terbudukan berdasarkan aman rasul sampai kepada akhir ayat ini bahawa hari yang pertama saya mengatur tujuh mengumpulkan dalam maklumat syariat. Sudah selesai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Mana baru disusun dari bentuk pentadbiran. Dalam masa turun ayat tu terus juga dan bila selesai semua barulah susun bentuk pentadbiran. Ayat turun semula dibacakan semula untuk menyusun untuk memudahkan maksud juga dalam bentuk menjalankan dasar. Nampak? Hari yang kedua kita buat pakat kerja. Mu urusan pun caramu, aku urusan aku atau apa semua urusan. Tapi berlandaskan syariat supaya kita kekal manusia kita sampai kepada Allah Taala adalah wujud sebagai seorang manusia. Selesai masalah, jauh dengan. Lepas itu hari yang ketiga kita tengok balasan Allah Taala. Sama-sama. Udhuha bi salam. Masuklah syurga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pada kulit ibadi walau berikan kata tersila dia orang baik-baik orang buruk silalah masuk juga. Saya kata ini yang benar nak 3 hari dan dulu atau pasal contoh
Ayat jelas. Kamu habis tu, qalu yauman Allah. Nak banding hari akhirat dan dunia. Maka dalam sehari itulah manusia bertuah, manusia bertuah dan celaka manusia celaka. Maka janganlah dengan sebab sehari kita jadi manusia celaka. Langsung tak logik langsung. Sehari punya hal sanggup jadi manusia celaka selama-lamanya. Dengan kita bergalak dengan mengikut hawa nafsu syaitan, dengan Allah ni, dengan dunia ni, dengan tuak ni, dengan pinu ni, dengan bermacam-macam, kompon nak harta dan sebagainya, kekayaan yang tak sudah jangan cari hal begitu. Maka dalam bentuk kita mengumpul harta ni, insya-Allah kita akan jelaskan satu ayat yang sangat-sangat menepati ayat faizah qudiyatus salat. Kita tengok mana kita sekarang. Kita dengan harta benda kita ambil ke mana? Kita ambil peruntukan mana? Yang kita jadi orang kaya ke apa, kita ambil ke mana? Yang kita makan, yang kita guna pakai, kita ambil ke mana? Ayat itu akan menjelaskan. InsyaAllah kita akan, bila sentuh besok, kita akan menjelaskan. Sangat-sangat penting untuk kita mendasarkan hidup kita. Wallahualam, insyaAllah kita ketemu di bulan hadapan. Terjemah berkata, amal Rasulullah sampai akhir. Kita ketemu. Wallahualam.